Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Atamanna lakum fi sihah wal afiyah. Amin insyaallah. Insyaallah fi hadhihi al-fursah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama sanutali'u ma'an ad-darsus tsalits, pelajaran bahagian yang ketiga lah. Insyaallah bahagian yang ketiga ini adalah bahagian yang terakhir untuk ulang kaji subjek bahasa Arab atau Lughatul Quran bagi persediaan MP Kafah anak-anak, insyaAllah. Baik, bagi bahagian ketiga kita akan belajar lagi 4 tajuk yang berada dalam silibus untuk subjek Lughatul Quran, iaitu Ismul Isyarah, Adawatul Istifham, Al-Jumlah, yang terbahagi kepada Al-Jumlatul Ismiyah wal-Jumlatul Fi'aliyah, insyaAllah. Ad-darsul awal iaitulah Ismul Isyarah. Ismul Isyarah bermaksud kata tunjuk. Isyarah itu adalah tunjuklah, kan kita pun sebut isyarah sebagai menunjukkan, kan. Jadi Ismul Isyarah adalah kata nama tunjuk atau kata tunjuk. Baik, sebagaimana yang kita tahu, Ismul Isyarah atau kata tunjuk ini terbahagi kepada dua. Yang kita dah belajar tu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah Ismul Isyarah lil qarib. Lil qaribi. Apa maksud lil qaribi? Kata tunjuk dekat. Kita nak tunjuk benda yang dekat, orang yang dekat. Yang kedua adalah lil ba'idi. Lil ba'idi. Maksudnya adalah jauh. Kita nak tunjuk benda yang jauh, orang yang jauh. Jadi kena tahu Ismul Isyarah ada dua. Satu lil qaribi, dekat. Kedua lil ba'idi, iaitu jauh. Taib, Ismul Isyarah terbahagi kepada dua tadi, kan? Lil qarib, ya, dan juga lil ba'id. Lil qarib kita tahu untuk dekat. Yang ini untuk dekat. Kemudian lil ba'id untuk jauh. Bila kata dekat, maksud dia adalah ini. Kalau yang dekat. Kalau yang jauh, maksudnya itu. Ya. Kita tengok. Yang dekat ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Sama juga dengan yang jauh, ada untuk laki-laki dan ada juga untuk perempuan. Yang ini yang kita kena ingat ni. Yang untuk laki-laki, haza, hazani, haulai. Ya, untuk perempuan, hazihi, hatani, haulai. Ini untuk yang dekat dulu, ya. Kenapa ada 3? Dia mengikut kepada naw' ni. Bahagian sama ada satu iaitu mufrad atau untuk 2 orang, musanna, atau untuk ramai dan banyak iaitu jamak. Ni kena ingat, kena tahu berbeza setiap daripada satu ni. Haza 1, hazihi 1, hazani, hatani 2, haulai banyak, ramai. Maksudnya sama je, ini, semua ini, ya. Sebab itu dekat. Kemudian yang jauh, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini bermaksud itu. Semua ni maksud dia itu. Dia berbeza jugalah, sama macam yang dekat. Untuk 1, untuk 2, untuk ramai atau banyak, ya. Zalika, tilka, macam tu. Ni kena ingatlah. Bagaimana kita nak tentukan isim isyarah bagi sesuatu benda atau sesuatu, sesuatu lah, kan. Yang pertama sekali, saudara nak ingatkan, kita kena tahu sama ada itu muzakkar atau muannas. Sesuatu tu muzakkar ke muannas. Yang kedua, kita kena ambil tahu sesuatu itu mufrad ke musanna ke jamak. Dua benda ni penting. Dua benda ni penting. Mari kita tengok contoh. Contoh diberi adalah perkataan muallimun. Muallimun. Mu'allimun. Contoh penilai minta kita tentukan isim isyarah bagi perkataan mu'allimun. Kita nak tentukan apa ni isim isyarah mu'allimun ni. Yang pertama kita kena tahu dia ni muzakkar ke muannas. Ni tentunya muzakkar. Sebab apa muzakkar? Sebab dia tidak ada ta marbutah di ujung. Kemudian kita kena tentukan yang ini satu ke, seorang ke, dua ke, ramai ni. Dia ni satu. Mu'allimun ni satu, seorang. Kenapa? Sebab tidak ada tambahan huruf yang menunjukkan lebih dari satu di belakang huruf mim tu. Mu'allimun saja. Jadi kita tahu dia satu dan dia muzakkar. Maka kita guna haza ataupun
zalika. Dua-dua ni boleh. Sama ada kita nak kata ini seorang guru lelaki atau itu seorang guru lelaki, dua-dua boleh. Tapi pastikan dia tu jantinanya apa dan kuantitinya berapa. Okey. Kemudian perkataan kedua. Okey, kata penilai. Sila berikan isim isyarah untuk perkataan kitabani. Okey. Kitabani. Kita nak bagi isim isyarah apa dekat depan dia ni? Okey, kita tengok dia muzakkar ke dia muannas? Dia muzakkar. Kenapa? Sebab tak ada ta marbutah kan? Tak ada ta tambahan kat situ kan? Kat belakang kat ujung tu kan. Kemudian dia satu ke dua ke ramai atau banyak. Okey, kitabani kita tahu perkataan ini bermaksud buku. Dan dia ada alif nun dekat hujung tu, maksudnya dua lah. Dua buah buku lah tu. Kita nak guna yang dua. Maka isim syarah yang dua adalah hazani. Okey, hazani atau zanika. Kita kena guna yang muzakkar Kita tak boleh guna yang muannas sebab ni muzakkar. Hazani ataupun zanika. Ini dua buah buku atau itu dua buah buku macam tu. Yang penting awak kena pastikan awak tahu yang ini untuk menentukan isim isyarah bagi perkataan yang diberi. Contoh lain adalah tabibah. Tabibah. Ni senang lah. Sebab apa senang? Sebab ada ta marbutah, dia automatik muannas. Bila muannas, kita kena guna isim isyarah yang muannas. Tabibah maksud dia doktor perempuan. Okey? Tabibah ni pula seorang sebab tak ada alif nun ke waw nun ke alif ta ke kat belakang. Jadi bila dia seorang, kita kena guna hazihi. Kan, untuk yang satu lah, ataupun tilka. Okey, mana-mana dua ni boleh. Okey. Macam ni cara untuk menentukan isim isyarah bagi sesuatu perkataan. Okey. Baik, kita cubalah ini adalah contoh soalan percubaan. Kita cubalah sama-sama. Okey, bagi soalan yang sebelah kanan ni, okey, yang ini, dia minta kita tuliskan. Macam tadilah. Kalau kata dalam MP Kafa, penilaian secara lisan, okey, penilai tanya dengan menyebut perkataan, awak kena letak atau awak kena sebut isim isyarah yang sesuai bagi perkataan itu. Ini lebih kurang. Cuma ini tadi bertulis kan? Okey, kitabun, kita nak letak apa di depan? Kitabun satu, kemudian tak ada tambahan maka dia mufrad. Kita boleh letak hazihi. Minta maaf, haza. Okey, haza. Ataupun zalika tadilah. Boleh dua-dua asalkan satu. Kurrasah. Kurrasah satu nak ada ta marbutah maka kita kena guna yang muannas. Jadi kat sini hazihi ataupun tadi tilka untuk itu. Zainab. Zainab tak ada ta benda semua kat belakang tapi kita tahu dia perempuan, maka kita kena guna yang muannas lah, hazihi lah. Okey, hazihi Zainab ataupun tilka Zainab. Okey, yang perempuan. Kurunbun adalah kobis kan? Kurunbun dia muzakkar kat situ dan dia mufrad. Jadi kita guna haza ataupun zalika lah. Okey, zalika dekat situ sebab satu. Okey, mirwahatun, kipas. Ada ta marbutah, kemudian dia ni mufrad, satu. Bila ada ta marbutah, kita kena guna yang muannas punya lah, iaitu hazihi ataupun tadi tilka. Okey, mana-mana dua boleh, yang dekat ke yang jauh, asalkan satulah bersesuaian dengan perkataan itu. Okey, yang kedua ni dia minta kita tuliskan isim isyarah yang betul. Ini contohlah, kata penilai minta awak sebutkan 3 isim isyarah. Sebutlah mana-mana. Haza, hazihi, ulaika atau haulai atau zanika, tilka, zalika. Okey, mana-mana perkataan yang membawa maksud isim isyarah, sebut. Okey, sebab tu kena hafal isim isyarah. Seterusnya adalah adawatul istifham. Okey, ad-darsus tsani, adawatul istifham yang bermaksud kata tanya. Baik, untuk kata tanya tak ada lain, kena hafal. Okey, kena hafal lah. Ada 8 kata tanya yang masuk dalam silibus Lughatul Quran kan. Kita mula dengan ma lah. Ma, apa? Apakah? Okey. Maza pun apakah lah. Okey. Aina, di manakah? Okey. Mata, bilakah? Kaifa, bagaimanakah? Ni Ustazah ni je sebab benda ni untuk ingat ni. Hal, adakah? Man, siapakah? Kam, berapakah? Okey, ini adalah kata tanya. Adawatul istifham bermaksud kata tanya. Okey, ma, maza, aina, mata, kaifa, hal, man, kam.
Okey, kena hafal dan berserta dengan maksud sekali lah kena hafal. Baik, ini adalah soalan untuk bagi mahir lah. Okey. Dia minta kita keluarkan 3 adawatul istifham dan juga 2 ismul isyarah. Ni semua kita dah belajar. Okey, adawatul istifham apa tadi? Kita cari kat atas ni. Maza, mata, aina. Itu adawatul istifham. Okey. Ismul isyarah senang saja. Okey. Tilka, hazihi. Itu adalah ismul isyarah. Tilka itu, hazihi ini. Okey. Tayyib, ad-darsus tsalis al-jumlah. Al-jumlah yang membawa maksud ayat, ayat lengkap. Tayyib. Tadi kita sebut jumlah kan? Jumlah maksudnya ayat lengkap. Ada 2 jenis ayat yang kita dah pelajari. Iaitu al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Okey, kita go through satu-satu. Al-jumlatul ismiyah ma ma'naha? Okey. Ma'naha hiya jumlatun allati tubda'u bil ismi. Dia sebut kat situ bil ismi. Ayat yang bermula atau yang ditulis dulu dengan isim. Isim maksudnya kata nama kan. Jadi jumlah ismiyah tadi adalah ayat namaan. Dia mula dengan kata nama dulu. Ciri-ciri dia apa? Yang pertama dia nama orang. Dia mula dengan nama orang, maka ayat tu adalah ayat namaan lah. Kemudian kata ganti nama. Contoh huwa, hiya kan, ana, nahnu. Dia mula dengan tu dulu dalam ayat tu, maka itu adalah ayat namaan lah. Kemudian dekat awal, dekat mula ayat tu, dia mula dengan perkataan yang ada alif lam. Okey, maksudnya itu adalah ayat namaan. Okey, ataupun dia mula dengan kata tunjuk. Contoh haza kitabun jamilun. Okey, itu ayat lengkap dan dia mula dengan haza kan. Jadi itu adalah ayat namaan. Itu adalah ayat namaan lah. Okey. Baik, yang kedua jumlah fi'liyah. Hiya jumlatun allati tubda'u bil fi'li. Bil fi'li, dia mula dengan fi'il. Kalau tadi dengan kata nama, jumlah fi'liyah ni dia mula ayat tu dengan fi'il ataupun kata kerja. Macam mana nak kenal? Okay, dia bukan ciri-ciri kata nama tu lah. Dia tak ada nama orang, dia tak tulis dengan nama orang dulu, dia tak ada alif lam kat depan, dia bukan isim isyarah. Okay? Yang kedua, kata kerja berada dalam bentuk mufrad. Mufrad maksudnya satu. Contoh dia apa? Zahaba, itu kata kerja kan? Zahaba Ali ilal madrasah, contoh. Okay? Ataupun yazhabu Ali ilal madrasah. Okay? Itu contoh. Itu adalah ayat namaan. Dia mula dengan kata kerja. Kata kerja ni pula ciri-ciri dia 3 huruf tadi, ataupun dia ada tambahan huruf ya kat depan dia, ataupun ta ke kat belakang satu. Tapi dia mufrad. Dia tak boleh ada yazhabani, yazhabuna atau bukan. Okey, dia tak boleh macam tu. Okey. Tapi awak kena tahu jumlah ismiyah ayat namaan mula dengan kata nama. Okey, jumlah fi'liyah ayat kerjaan mula dengan kata kerja. Okey. Baik, kita tengok contoh terus. Jumlah ismiyah. Contoh yang pertama, Ahmadu zahaba ila suki. Ahmad pergi ke pasar. Okey, Ahmad dia mula dengan nama orang. Jadi ini adalah ayat namaan kan? Nama orang. Kemudian Fatimah tu qamat minan naumi. Fatimah bangun daripada tidur. Okey, dia mula dengan Fatimah. Kemudian huma zahibani ila madrasah. Mereka berdua pergi ke sekolah. Huma dia mula dengan dhamir. Okey, dhamir kata namalah. Yang keempat, haza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Okey, ini dia mula dengan isim isyarah. Maka keempat-empat ni adalah jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Manakala contoh untuk jumlah fi'liyah pula, yang pertama, raja'a Ahmadu minas suqi. Ahmad tu balik daripada pasar. Dia mula dengan raja'a dekat situ. Raja'a ni maksud dia pulang, balik. Okey, itu adalah kata kerja. Qamat Fatimah tu minan naumi. Dia Fatimah bangun daripada tidur tadi kan? Tapi dia qamat dekat depan. Okey, qamat ni kata kerja yang mufrad qamat maksudnya berdiri. Kemudian yang ketiga, yazhabut talibani ilal madrasah. Yazhabut talibani ilal madrasah. Okey, 2 orang pelajar itu pergi ke sekolah. Okey, yazhabu tu pergi. Dan mesti mufrad, walaupun yang seterusnya tu ada alif nun tu 2. Tapi kat depan mesti mufrad. Okey? Tunggal. Ini ciri-ciri jumlah fi'liyah mula dengan kata kerja. Baik, ini adalah contoh soalan untuk tajuk jumlah tadi Okey, ini dalam bentuk bertulis lah. Tapi untuk MPKFA penilaian, okey, boleh jadi ditanya dalam bentuk lisan kan. Contoh penilai ustaz-ustazah kalian, anak-anak. Okey, sebut ayat kan, contoh yang pertama tu. Disebut taqra'u Maryamul Qur'ana. Okey, tentukan itu adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh soalan kan, lisan.
Okay, disebut taqra'u Maryamul Qur'ana. Perkataan taqra'u bermaksud membaca. Itu adalah jumlah fi'liyah lah. Okey. Kemudian soalan kedua, penilai kata Ahmadu yaktubu darsa. Sebut saja Ahmadu, kita tahu tu nama orang. Bila nama orang, itu adalah jumlah ismiyah. Okey, sebut jumlah ismiyah. Kemudian, ta'kulu Aisyatu mauzan. Sebut je ta'kulu, tahu. Itu bukan kata nama. Ta'kulu kata kerja. Maka, awak pun jawablah. Jumlah fi'liyah. Kemudian, yang keempat, Al-Ustazu kharaja minal fasli. Kita tahu perkataan yang ada alif lam adalah kata nama, isim. Maka al-ustazu dekat situ jumlah ismiyah. Okey, ustaz pun kata nama kan? Yang terakhir, ana a'malu fil idarah. Ana, perkataan ana tu dhamir. Dhamir kata nama. Bila kata nama, dia jumlah ismiyah. Okey, saya bekerja di pejabat. Ana a'malu fil idarah. Saya. Macam tu. Jadi kena dengar betul-betul. Kalau kata ada keluar soalan begini, okey, jumlah dalam penilaian, kena dengar elok-elok lah. Kena dengar dan sebut balik jawapan dengan betul. Itulah. Okey, baik, seterusnya sama saja. Okey, ini dia nak suruh tentukan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Bila kita tahu jumlah ismiyah tu bagaimana, jumlah fi'liyah tu bagaimana, insya-Allah kita boleh buat walaupun kita tak faham ayat itu. Awak dengar betul-betul je. Kalau kata keluar dalam penilaian kan, sebab lisan memerlukan kemahiran mendengar dengan baik dan bertutur. Okey, sebutan jelas. Jadi kena dengar lah soalan dengan betul-betul. Okey, kita tengok jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia mula dengan kata nama kan. Kita tengok Zainab. Zainab automatik nama orang ni. Jadi dekat kata nama lah, dekat ayat namaan. Okey, minta maaf, ayat namaan. Okay, Zainabu taqra'ul Quran. Zainab baca Quran. Okey, Zainab jumpa dengan Zainab, maka dekat sinilah Zainab tu. Okey, Zainab. Ni bertulis. Kalau penilaian mungkin dia sebutkan, awak kena dengar dan sebut baliklah itu apa. Yusalli. Yusalli tilmizu fil fasli. Yusalli tahu solat kan? Solat tu perbuatan, maka dia jumlah fi'liyah lah. Yusalli tu dekat sini. Okey, jumlah fi'liyah, ayat kerjaan. Ya. Okey, kemudian Ahmadu yaktubu darsa. Ahmad automatik nama orang ni kata nama lah. Okey, Ahmadu yaktubu darsa. Ahmad menulis pelajaran, maka Ahmad tu jumlah ismiyah. Kat sinilah. Kemudian al-qalamu, penilai sebut al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Kita tentukan, dia kata. Okey, tentukan itu jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Bila awak dengar al-qalamu ada alif lam, maka itu automatik jadi ayat namaan lah. Sebab ada alif lam. Okey, al-qalamu alif lam adalah kata kerja, maka dia berada dalam al-jumlah ismiyah. Okey. Kemudian kharajal ustazu minal fasli. Kharaja, sebut je kharaja, tahu dah itu kata kerja, maka dia berada pada ayat kerjaan lah. Kharaja. Macam itulah cara nak tentukan. Yang penting kalau kata penilaian kan, kenalah dengar betul-betul. Okey, dan sebut baik-baik. Penilaian dua itulah. Pentingnya dua tu, dengar, sebut. Alhamdulillah, qad intahaina. Kita dah pun habis, dah berakhir. Okey, sesi ulang kaji bahagian ketiga. Okey, dah selesai bahagian pertama, kedua dan ketiga untuk persediaan MP Kafa kita lah. Okey, diharapkan semoga anak-anak terus bersemangat. Okey, ulang kaji selagi ada waktu, teruskan. Okey, kerana man jada wajada. Siapa yang berusaha dia pasti akan berjaya, insya-Allah. Yang penting awak kena bersedia fizikal mental, satu jaga kesihatan. Kemudian kemudian kena yakinlah, sebab lisan ni perlukan keyakinan. Okey, sebenarnya kita dah tahu, cuma kita kena keluarkan saja kan. Jadi jangan jangan tergesa-gesa. Okey, jangan gopoh lah maksudnya. Kena tenang lah. Okey, wallahu a'lam. Itu saja, hadza faqat minni. Alhamdulillah, saya ucapkan semoga berjaya semuanya, insya-Allah. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.